الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Taala, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesehatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah pagi ini kita menyambung kembali perkongsian ilmu kita dalam kitab Qaulul Tam fil Ahkam al-Ma'mum wal Imam ataupun al-Imam wal Ma'mum. Kita sambung perbahasannya surat yang ke-8, masalah yang ke-15. Masalah yang ke-15 ini ialah mengulangi sembahyang dalam waktunya. Adakah disebut qada atau adaan? Qada ataupun adaan. Sebab dia mengulangi solat dalam waktu. Sebab apa dia ulang balik? Sebab dia telah membatalkan solatnya sewaktu dia solat tadi itu. Syekh Abu Ishaq telah menjazamkan, yakni telah menetapkan di dalam Kitabul Luma dan syarahnya bahawa orang yang membatalkan sembahyang dalam waktunya tanpa uzur, kemudian sembahyang ia semula pada waktu itu juga, dan sembahyang adalah adaan, yakni tunai. Dia kata orang yang membatalkan sembahyang dalam waktu. Allahu Akbar. Tengah-tengah dah okey dah cantik, turun balik semula, batalkan. Kemudian dia qada balik semula, dia buat balik semula sembahyang tu sedangkan sembahyang tu memang dalam waktu dia. Maka dia kata dia batalkan sembahyang tu tanpa ada uzur apa-apa. Dah elok-elok angkat batalkan. Apa sebab batal? Tak boleh, aku tak tahu lah. Dia tu macam-macam perasaan datang. Batalkan tanpa sebab, okey? Maka dia kata sembahyang itu dia buat semulalah, dan sembahyang itu adalah adaan tunai. Dan pendapat ini yang katakan tunai ini ialah pilihan Al-Imamul Haramain dan Al-Ghazali pada masalah orang yang membatalkan sembahyang dengan sengaja. Maknanya dia batalkan sembahyang dengan sengaja, dia buat balik semula dalam waktu itu, maka dia kata sembahyang itu adaan. Ini pilihan Al-Imamul Haramain dan Al-Ghazali. Okey. Dan pilihan Imam Al-Ghazali pada masalah orang yang sempit. Ini masalah lain. Ini masalah yang kedua. Masalah yang kedua ialah Imam Ghazali pada masalah orang yang sempit atasnya waktu sembahyang dengan bahawasanya kuat sangkanya ia tak akan hidup sampai akhir waktu dia. Imam Ghazali berpendapat, ini kedua masalah yang kedua. Orang yang sempit atasnya waktu sembahyang dan bahawa kuat sangkaannya ia tak akan hidup sampai akhir waktunya, kemudian ia dapati hidup. Ni orang kata aku tak sempat ni, kita nak habis.
nak sampai hujung waktu memang tak lah. Aku pun dah berasa macam nak mati lah. Tiba-tiba sangkaan tu tak tepat. Nama pun sangkaan kan. Sangkaan. Bila sangkaan tak tepat, sangkaannya, dan sembahyang itu dapat ia kerjakan dalam waktunya, maka sembahyang itu adalah qada di sisi dua qadi. Faham tu nah? Sembahyang tu namanya dia kata qada. Ni Imam Ghazali bagi tahu. Qada dia kata atas dua orang ni, dua qadi ni. Dulu qadi tuan-tuan boleh hukum, boleh bagi pendapat. Kalau ikut kaedah, pendapat ni diputuskan oleh majlis fatwa sahaja. Tapi mufti buat apa? Mufti tu kan umum dia. Mufti mana ada kerja. Mufti ni dia kerja umum aja. Dapat keputusan bagi kat mufti. Nah, Datuk Mufti umum. Lagu tu. So itu semua negara macam tu. Ada majlis fatwa. Majlis fatwa dia macam Azhar, ada dia punya, ada ulama majlis fatwa dia lah. Bila dapat keputusan serah ke Datuk Mufti. Datuk Mufti pun live dalam TV tu banwut, ni majlis fatwa mengatakan hukumnya haram berdasarkan dalilnya ni. Wallahu alam. Tutup kes, selesai. Tak ada lagi siapa sembang lah. Profesor ke siapa pun tak ada habis. Sebab itu telah diputuskan oleh majlis fatwa. Di Malaysia lain sikit. Di Malaysia ni ada majlis fatwa negeri, ada Jabatan Kuasa Syariah, ada majlis fatwa kebangsaan, ada Persatuan Ulama. Malaysia paling ramai lah. Malaysia paling ramai. Bila dia keluar keputusan, orang tu berbunyi, profesor ni bunyi, majlis ni bunyi, itu bunyi. Itu yang bercelaru habis tu. Ni mana satu aku nak pakai, aku pun pening lah. Semalam dia kata majlis fatwa kata ni, tapi balik semalam aku dengar Jabatan Kuasa Syariah kata lain mana. Tapi baru ni profesor tu yang lain. Tu masalah kita kan. So itu kita ni banyak sangat jawatan kuasanya. Patutnya Malaysia ni, satu negara ni ada majlis fatwa kebangsaan. Dudukkan satu tempat khas, bangunan khas. Ni bangunan majlis fatwa kebangsaan. Apa ambil semua mufti-mufti tu sebagai ahli majlis fatwa, duk bincang, dapat keputusan, serah kepada ketua mufti Malaysia. Malaysia dia ketua mufti kan. Bagi ke dah, Datuk umum satu Malaysia, jangan cakap banyak, pakai habis. Wakaf apa hukum haram, habis semua. Tak mau kata tapi saya tak ada dah majlis fatwa dah putus. Patut macam tu lah. Baru kita senang. Ini seorang kata itu, seorang kata ini, bahasa rabut kepala. Bercelaru habis. Negara tak usah mana pun. Tak usah mana pun. Tapi hukum macam-macam. Tengok hukum zakat, tuan-tuan tengok hukum zakat pun dah cukup dah. RM7, RM6, orang tu RM7.5, orang tu RM5. Kau sempadan macam mana? Sempadan kan. Contohlah, dia duduk sempadan Melaka, Johor kan. Tengah-tengah duduk. Duduk tengah-tengah kan. Dia pergi beli barang pun kat Johor. Johor ni pun ada beli barang kat Melaka. Orang Melaka pun beli beras kat Johor. Johor pun beli beras kat Melaka. Lepas tu macam mana bayar zakat? Masjid tengah-tengah. Badan tu lah. Johor mahal sikit, Melaka murah sikit. Sini di sempadan lah contoh. Tu Johor, ni Melaka. Melaka RM5.5, Johor RM7 contoh kan. Tu nak bayar macam mana? Panggil imam. Sini lah. Sini murah sikit, RM5 Melaka. Mana? Jauh tu Johor. Mana boleh tuan? Apa sebab? Beras lain-lain. Beras itu lah dimakan. Macam kami lah. Kami dulu waktu di Sepang, antara Salak Tinggi dengan Jijan, dengan Kota Seri Mas tu sebelah. Masjid KLAI duduk di belah Negeri Sembilan. Tapi yang datang orang Sepang. Area quarters banyaknya belah Sepang.
Ni masjid belah ni 9. Macam mana nak bayar zakat? Nah, siapa ingin nak bayar zakat mahal-mahal walaupun RM2 lebih ya? Siapa ingin? Kan? Saya tak selaraskan. Selaraskan je. Alah, orang Malaysia makan beras cak rambutan. Itu adalah beras sama. Pak Johor pun ada rambutan. Sembilan pun ada rambutan. Melaka pun beras rambutan. Semua ada cak rambutan. Kalau nak kira beras lah. Susah kan? So itu kalau saya tengok di Mesir, di Saudi, satu negara pakai satu hukum yang senang. Orang celarunya dengan leceh gitu kan. Tengok anak bulan. Berlambak tengok anak bulan. Merata tengok kan. Anak bulan. Johor tengok, Perak tengok, Melaka tengok, Sembilan tengok, semua tengok anak bulan. Itu sebab dulu pernah terjadi kan. Perak nampak, negeri lain tak nampak. Perak raya dulu. Kita nak raya pergi Perak lah, apa lagi? Mana je? Perak. Azan? Raya besok. Engkau bukan di Sembilan lah. Dah. Aku Perak. Sebab Perak dah nampak anak bulan. Kan? Kalau dah nampak, tak boleh. Dah nampak kena raya. Yang tak nampak, puasa terus. Padahalnya, tengok aja lah. Bagi dia tengok. Kan? Mana kita nak tengok pusat orang tengok Baitul Hilal kat mana? Tak nampak lah. Nampak lah. Ni kadang-kadang kita nampak, kita tak nampak 3 orang nelayan nampak anak bulan. Dah nelayan pula nampak. Sok khabar muka depan dah tu. Kita baru umum semalam tak nampak dak bulan. Anak bulan tak kelihatan. Jadi tarikh puasa sekian, raya sekian. Besok keluar sok khabar 3 nelayan nampak anak bulan. Sudah nak pakai kitab. Dalam kitab kata bila nampak saja anak bulan, ada yang nampak, maka hendaklah kita pakai qaul dia. Kalau qaul itu qaul yang sahih, kan? Boleh dipercayai lah. Jadi tuan-tuan, susah kita ni. Jadi Imam Ghazali kata masalah orang yang sempit ni, sempit waktu, dia rasa macam tak ada harapan nak hidup lah. Dia pun sembahyang lah. Dia pun sembahyang, dapat hidup, tak sangka sembahyang dia. Dapat dia kerja dalam waktunya. Waktu sembahyang. Kalau zuhur dapat ada waktu zuhur tu. Sembahyang itu qada, dia kata. Menurut pendapat 2 qadi ni. Siapa qadi ni? Apabila diitlakkan, disebut 2 qadi dalam ilmu fiqh Syafi'i, qadi ni siapa? Pertama, Abu Mahassin Abdul Wahid bin Ismail Royani, satu. Dalam ilmu fiqh mazhab Syafi'i, bila dia kata ini pendapat 2 qadi, qadi yang dimaksudkan itu ialah qadi Mahassin Abdul Wahid bin Ismail. Ini seorang. Yang keduanya ialah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. Ini 2 orang ini kalau dalam hukum fiqh Syafi'i, dalam ilmu fiqh Syafi'i, bila disebut ini pendapat 2 qadi, ialah qadi Abul Mahassin Abdul Wahid bin Ismail Royani, satu. Yang keduanya ialah Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. 2. Okay. Pendapat dia kata sembahyang tu ialah qada walaupun dalam waktu. Sebab itu sangka-sangkaan dia panggil. Maksud dia tak sangka pun dia hidup. Dia kata dia rasa macam nak mati sebelum habis waktu. Dia solat dalam waktu. Sangkaan dia tak tepat. Dia sembahyang tu atas sebab sangkaan tak tepat, dia sembahyang. Kata 2 qadi ini mazhab Syafi'i, dia kata pendapat ini dia pakai, dia kata qadaan, maknanya itu qada, bukan tunai. Okey. Sebab waktu tempoh dia ialah waktu kematian. Dia sangka mati kan, tapi dia tak mati lah. Waktu dia tu waktu sangkaan lah. Waktu sangkaan ni dia kata qadaan. Okey. Dan pendapat yang kedua, di sisi Al-Hujjah iaitu Al-Imam Al-Ghazali adalah adaan. Tetapi menurut pendapat Al-Imam Al-Ghazali dalam kes ini, walaupun dia sangka tak betul,
sangkaan dia tak betul, tapi dia masih buat dalam waktu, maka hukumnya ialah tunai. Khilaf ulama dalam pendapat ini. Faham tak? Okey, baik. Masalah yang ke-16 ialah haram membatalkan sembahyang dengan sebab was-was. Haram membatalkan sembahyang dengan sebab was-was. Kebanyakan orang was-was apabila bertakbiratul ihram, ia diganggu dengan was-was tentang kesahihannya. Maka dengan sebab demikian, keluar ia dari persembahyangnya dengan memberi salam. Allahu Akbar. Ditimbul perasaan was-was. Masuk ke tak ketiga yang fardu masuk ke tak waktu takbir itu dari 3 kasat tara ta'yin, ada ke tak ada? Dia was-was, aku rasa macam tak ada lah. Tak boleh lah, turun balik. Batalkan dia pun bagi salam. Assalamualaikum. Ialah mula semayang takbiratul ihram, akhir semayang ialah dengan salam. Maknanya dia dah angkat takbir, dah elok semua-semua, lepas tu tiba-tiba salam. Apa hal batal ke semayang? Adalah aku macam tak masuklah niat aku tadi. Betul kan? Okey, baik. Kemudian bertakbiratul ihram ia 40 kali yang kedua. Lepas tu dia angkat balik. Astaghfirullahalazim, angkat balik semula. Allahu Akbar, kali kedua dia angkat. Maka dia kata berdosa ia hukumnya setiap kali ia mengulangi bertakbiratul ihramnya, kerana sembahyang yang pertama itu tidak sah, maka tidaklah perlu bagi keluar daripada itu dengan memberi salam. Sembahyang yang dibuat tadi tu, yang mula-mula tu kan, tak sah tau. Habis tak sah bagi salam apa? Dah tak sah. Kenapa dia nak bagi salam? Sedangkan sembahyang tu dia kata tak sah dah. Tak payahlah bagi salam. Yang kita bagi salam bukannya sembahyang tu sah. Tak sah. Tiba-tiba dia batal, dia bagi salam. Kata dia, berdosa hukumnya setiap kali yang mengulangi takbiratul ihram, kerana sembahyang yang pertama itu tidak sah. Maka tidaklah perlu bagi keluar daripada itu dengan memberi salam. Maknanya kalau dah tak sah, tak perlu bagi salam, keluar ajalah, angkatlah takbir balik semula. Itu diilghaqkan dia pesalam takbir yang pertama tadi, diilghaqkan, dibatalkan, bukan pasal tak sah. Kalau dia kata dia keluarnya itu sebab tidak sah, maka taklah perlu bagi keluar daripadanya dengan memberi salam. Masalah masalah lain. Dan mengerjakan dengan ibadah fasid atau batal pada bukan tempatnya adalah haram hukumnya. Yang dia buat itu ialah mengerjakan ibadat yang batal pada bukan tempatnya. Dia tak batal. Dia bukannya batal, dia kata. Maknanya bertakbir kali yang kedua ni pasal apa? Tidak sah, maka tak perlu bagi keluar daripada dengan salam. Kemudian dia kerjakan ibadat tu balik semula pada bukan tempat. Tak batal, kalau kata batal tempat tu, pada bukan tempatnya adalah haram hukumnya. Jika sekiranya sembahyang itu sah, maka haram atasnya memutuskan. Okey, baik, ini masalah lain. Masalah dia sampai sini je tuan-tuan. Fasid bukan pada tempatnya adalah haram hukum dia. Sampai sini, ini masalah dia. Okey, baik. Tuan kena tengok sebab kitab Turas ni dia asal kitab Turas. Kitab Turas ni dia kena bagi-bagi part-part dia. Ini satu masalah, ini masalah lain. Tapi dia tulis sekali je semua. Itu yang salah baca kadang-kadang. Dia kata aku tengok sah. Tengok sebelum tu bahagian yang pertama. Okey, dia kata bahagian kes dia apa? Kes yang ke atas tu tadi. Kes dia ialah keluar sembahyang. Dia kata dari sembahyangnya dengan memberi salam. Kemudian takbir balik semula. Kemudian maka berdosa ia hukumnya. Sebab dia takbir balik semula tu setiap kali mengulangi takbiratul ihram, kerana sembahyang yang pertama yang dia batalkan tadi itu tidak sah, maka tidaklah perlu bagi keluar daripada itu dengan memberi salam. Ini masalah dia tadilah. Kau tak perlu keluar bagi salam sebab dia kata sembahyang yang tadi tak perlu
dengan memberi salam, sebab dia kata kemudian takbir, dia kata daripada sembahyang dia dengan memberi salam, sebab dia keluar bukannya atas sebab tak sah ni tadi. Okey. Jadi dia kali kedua dia takbir, bila dia takbir maka hukumnya berdosa kerana mengulangi sembahyang takbiratul ihram ni yang pertama itu tidak sah, maka tak perlu sepatutnya dia keluar, dia tak perlu bagi salam, tapi dia bagi salam. Kau tak perlulah lagi takbiratul ihram. Kau takbiratul ihram lagi kau berdosa. Sebab itu dia kata berdosa hukum dia. Malahan dia kata mengerjakan yang ibadat yang batal pada bukan tempatnya adalah haram hukumnya. Nah, mengerjakan dengan ibadat yang batal tadi pada bukan tempat dia. Dia tak batal, tapi kau kata dia batal. Kau batalkan dia bukan pada tempat, bukan pada kedudukan dia. Nah, bukan pada kedudukan sepatutnya dia batal lah. Nah, maka hukumnya adalah haram. Jika sekiranya sembahyang itu sah, katalah sembahyang tadi itu sebenarnya sah, sahlah hukum sembahyang itu tadi, maka haram atasnya memutuskannya. Kalau tadi waktu takbir atau ihram pertama, Allahu Akbar, sembahyang sah, cukup syarat semua, dia batalkan dengan sengaja je, dia batal. Dah terbiasa kan, tak cukup sekali Allahu Akbar, tak cukup sekali, turun balik kan, dia turun balik. Okey, maka dia kata sembahyangnya sah, sembahyangnya sah. Jika sembahyangnya sah, maka haram atasnya memutuskannya. Memutuskan apa? Memutuskan sembahyang tadi itu. Dah sah, kenapa engkau batalkan? Kenapa engkau berhentikan? Maka perbuatan dia memberhentikan sembahyang yang sah tanpa sebab, maka hukumnya haram. Nah, ini hukumnya, dia kata hukumnya haram. Okey, ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, bersalahan bagi Imam Al-Haramain. Sebab ini perbicaraannya Imam Haramain dengan Imam Ghazali. Maka kedua-duanya berpendapat harus memutuskan sembahyang fardu jika waktunya masih luas lagi. Dan pendapat ni wajib dikhususkan, ditentukan lain daripada sembahyang Jumaat. Okey. Imam Ghazali dan Imamul Haramain dia kata sah. Okey. Dia kata hukumnya ialah harus hukumnya memutuskan sembahyang fardu walau dalam keadaan apa pun. Sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. 5 waktu ni. Allahu Akbar. Okey. Dia pembatal. Angkat lagi Allahu Akbar. Batalkan lagi Allahu Akbar. 3 kali dah. Okeylah, yang 3 kali tu dah okey. Jadi boleh ke dia putuskan sembahyang tu? Hukum pertama dia boleh tak? Dah angkat takbir Allahu Akbar, batal. Kata Imamul Haramain, kata Imamul Ghazali, harus hukumnya dia membatalkan. Kira cakap Melayunya, kira cancel lah, tak jadilah sembahyang tu. Buat lain. Allah, buat lain. Okey. Kata Imam Haramain, Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, boleh, dia kata hukumnya harus. Kecuali tertentu pada sembahyang Jumaat saja. Jumaat tak boleh. Fardu 5 tak ada masalah. Nak batal suka hati, lantaklah. Allahu Akbar, bunyi telefon. Tak sedar hati betul lah. Buat batal lu. Ambil telefon lu, jawab. Aku nak sembahyang lah. Tunggu sekejap lagi. Tak balik. Baru nak angkat takbir Allahu Akbar. Kunci kereta mana? Kunci kereta mana? Kita pun dengar Allah dalam jubah. Kejap. Berhentilah sudah. Hei, aku nak semayang ni macam-macam lah. Kau nak kunci kereta lah. Nak itulah, nak inilah. Bagi pula dah. Berhenti pula dah. Boleh kata Imam Ghazali? Silakan. Imam Haramain kata boleh ke macam tu? Boleh, berhenti, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kecuali Jumaat tak boleh. Kita pergi sembahyang Jumaat, Allahu Akbar, angkat elok, dan letak tangan kat baju Melayu kat poket ni.
kunci aku. Mana kunci kereta ni? Kunci kereta. Aku letak atas bumbung kereta lah tadi. Punah. Berhenti dia. Tak boleh berhenti sebab tu sembahyang Jumaat. Tak boleh. Sembahyang fardu tak apa. Okey, pasal apa tak boleh? Dia bisa ada jawapan dia. Okey. Ni masalah. Ada pun hujah dia tak boleh tu sembahyang Jumaat, maka keluar daripadanya haram hukumnya dengan setiap hal kerana wajib berjamaah padanya. Jumaat hukumnya berjamaah ni wajib. Seorang-seorang tak boleh. Sembahyang fardu berjamaah ni bukannya wajib, dia kata. Jadi yang wajib berjamaah kita tak boleh batalkan suka-suka hati. Yang tak wajib berjamaah sembahyang wajib yang fardu yang ada ni boleh batal atas sebab-sebab itulah, tak ada masalah. Ingat kunci, ingat makanan kucing tadi tak bersimpan, habis pula kucing ada kat luar tu, berhenti, silakan. Ni. Okey. Hukumnya dia kata dengan setiap hal kerana wajib berjemaah padanya. Jika bertakbiratul ihram seorang dengan sembahyang, kemudian ia memutuskan, ini masalah lain tuan-tuan. Okey. Jika bertakbiratul ihram seorang dengan sembahyang, kemudian ia memutuskannya, membatalkannya lah, jadilah ia fasik dan makruh bagi seorang sembahyang di belakangnya, yakni berimamkannya. Okey. Hukum ni bertakbiratul ihram seorang dengan sembahyang, kemudian ia memutuskan membatalkannya, jadilah ia fasik dan makruh bagi seseorang sembahyang di belakangnya, iaitu berimamkannya. Dia ni kita dah tahu dah, dia ni kan suka sangat memutuskan membatalkan sembahyang. Allahu Akbar. Baru nak baca dalam titah. Ni hukum dia batalkan tu, dia kata ialah fasik. Yang membuat tu lah. Kalau kita buat, suka buat benda kan, hukumnya fasik. Makruh bagi siapa? Bagi seorang sembahyang di belakangnya. Kita dah tahu dia ni jenis tu, kita suruh dia jadi imam, maka hukumnya makruh berimamkan dia tu. Jangan bagi imam, bawa betul imam. Imamnya takbir ni 10 kali, mampus orang nunggu orang. Duduk belakang, bagi orang lain. Terutama sembahyang subuh, imam ni memang 6-7 kali dah tentu, tak tahu lah apa ni, mamai tak tahu, mengigau, mimpi apa tak tahu, subuh je jadilah dia. Penyakit ni jadi subuh je. 6 kali, 5 kali. Tak ada yang kurang pada 4, tak ada. Tapi kalau sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak, tu tak ada masalah. Allahu Akbar sekali je. Ini subuh, jangan bagi dia jadi imam. Orang yang ikut belakang dia juga dah tahu macam tu, hukumnya makruh. Kau jangan takbir lagi. Aku tahulah dia ni memang, kau tak 7 kali kan sajalah. Tunggu dulu, buat tenang. Tunggu 7 kali baru dia siap. Salli Allah. Orang pun dah nak angkat dah. Dia turun balik. Imam ni, aku dah niat dah cantik nak masuk dah, dia pula. Makruh. Jangan ikut imam macam ni. Imam subuh, imam dicutikan. Imam zuhur sampai isyak je. Subuh bagi orang lain lah, yang jenis sekali punya tu. Kan? Sebab perbuatan dia jadilah fasik, putuskan sembahyang ni. Bagi orang yang ikut dia, dah tahu dia macam tu, berimamkan di belakangnya, hukum dia makruh. Itu kalau tahu lah tuan-tuan. Kalau tak tahu nak buat macam mana kan? Tak tahu dia mau panggil lagu tu kan. Asal subuh jadi, tak tahu. Salli Allahu Akbar. Kita pun nak angkat, dia pun letak balik. Iman ni main-main betul jadi imam kan. Jadi kalau tak tahu tu lain cerita. Ni yang tahulah, jangan berimam kan. Habis ustaz, suami saya mau macam tu ustaz, ni yang imam kita, isteri kita. Biasanya nak berimamkan suami ni. Ini kalau dah faham pendapat ulama, kalau dah memang dah tahu dah laki dia tu kalau sembahyang berjemaah,
Kau jadi imam dengan dia je. Dengan orang lain sekali je. Dengan bini je 5-6 kali. Tak apa ni takut nak bini dia tak tahu lah. Salli. Allah. Macam tak. Bini aku macam tengok aku macam tak betul tak bini turun balik. Orang takut bini kan. Risau lah dengan bini kat belakang kan. Risau je. Bini pula pandai sikit ngaji agama ma'had. Kita ngaji sekolah menengah kan. Salli. Pasal bini pun dah pernah tegur, bang takbir elok. Betul-betul bang. Salah bang takbir tu. Sudah. Bini lagi pandai ma'had. Tapi yang salli. Allah. Betul ke tak tu? Bini pula buat berdahim pula. Tak betul lah ni kot. Itu masalah kalau bini pandai pada suami ni tuan. Sebab orang perempuan ni kalau dia pandai lebih pada sikit, jahanam gitu. Semua nak ditegur je. Tu tak kena ni. Dia pandai daripada sikit. Saya tu duluan saya mengaji, bila tu nak suruh cari isteri, dia kata cari bini yang bodoh sikit pada kita. Tu. Cari bini ni, dia kata biar yang bodoh sikit. Pasal apa? Pasal orang perempuan ni dia tak lebih pada kita. Kalau dia lebih sikit, jahanam kita. Dia macam pendapatan lah dia kata. Cari bini yang gaji dia kecil sikit pada kita. Maksud dia, pendapatan dia tu kurang bersikit. Kita 1,000, dia RM999. Alah abang, siapa besar gaji? Alah RM1, siapa besar? Nak tanya tu dulu. Kau berapa gaji? RM999. Aku apa? 1,000 tu. Ada RM1 dia pun. Dah. Jangan cakap banyak. Aku lagi besar gaji daripada kau. Kalau dia lagi besar daripada kita, hancur. Sebab itu Tuhan kata orang perempuan ni, sebab dia tak boleh duduk lebih daripada lelaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tak boleh. Bukan semualah, tapi kebanyakan dia tak boleh. Ada je jemaah saya kerja security, isteri dia pengurus bank. Kenal kat bank dia, hari-hari tengok muka lelaki tu. Security yang pakai baju bersilang pedang tu, dalam pokok kurma tu. Pertama tu, kan. Security bank, Maybank lagi entah security. Pagi-pagi, dia duduk kat pintu tu. Pengurus dia muda lagi. Kan. Sama lagi, dia tak tahulah, dia tengok security ni pun baik, akhlak, semayang tak tinggal, puasa sunat tak tinggal. Itu sebab jangan kita menghukum dulu kan. Yang pengurus bank ni pula pun ialah pengurus bank. Lawa lah. Security ni pun handsome lah, tapi security kan, rezeki tak menyebelahi dia. Dah belajar tak boleh security. Akhirnya datang. Dia datanglah kuliah saya hari-hari, selalu datang kuliah saya. Kalau saya ada kuliah dia datanglah, dia ikut. Berbaik budak lelaki ni boleh perempuan. Dua-dua ni perempuan ni. Itu hari tahulah macam mana entah. Budak lelaki ni datang jumpa saya, Ustaz, nak cerita sikit boleh? Kenapa? Saya Ustaz nak kahwin. Okey, dah ada jodoh ke? Jodoh tu macam dah ada. Sebab dia pun tak yakin. Sebab pengurus bank nak dia. Kita penggagap gak security pengurus bank datang. Tak gagap kita. Dia speaking orang putih je. Kita Jawa je. Dia apa? Kan? Jadi dia pun dia kata dengan siapa? Jemaah sini tak Ustaz. Bolehlah jemaah sini bolehlah. Kerja mana? Dia pengurus bank. Tu depan tu kat Maybank. Saya security kat bank tu. Mula sentak kat saya kan. Ya betul. Pengurus nak kau apa ayat kau tekan. Takkan hari-hari baca ayat embus sampai pengurus nak kau kan. Saya pun kata macam tak percaya je budak ni. Pengurus nak kau. Tapi dia tak tahulah, mungkin pengurus bank tu tengok dia pakai baju bersilang pedang tu hebat, tak tahulah. Saya kata sebenarnya tak kufur, saya kata dari sudut hukum dia kufur, tapi tak apa. Saya kata macam ni lah. Sebenarnya istikharah dulu. Sebab bila tak kufur ni tak berani nak sarankan kufur. Kau pun
Pangkat besar, dia pun pangkat besar. Kau pun kuat agama, dia pun kuat agama. Dia pun keluarga baik. Ni kufuk lah kan. Ni tak kufuk sangat. Kau security, dia pengurus bank. Kau datang naik bersikal, dia datang naik masjid. Gila. Macam ni lah. Balik istikharah dulu nah. Kau kena istikharah dulu kan. Tahu nama? Tahu dah Ustaz. Dia kata hari-hari saya jumpa dia dekat bank tu. Okay, istikharah. Dia pun istikharah lah, balik istikharah. Saya pun suruh dia tunjuk. Saya pun kenal lah pengurus bank tu. Saya tanyalah dia, betul ke kamu nak? Saya tak kisah Ustaz. Saya tengok dia pun bagus. Dia pun semayang. Dia pun puasa. Tak tinggal, puasa sunat. Rajin. Akhlak pun bagus. Okey lah. Semayang istikharah dulu. Semayang istikharah. Memang Tuhan nak jodohkan dia kan. Dapat istikharah tu nampak lah. Bukti-bukti. Bagi tahu saya. Saya kata okey lah. Tak ada masalah. Sampai hari ni dia kekal tuan. Berapa anak dia? 6 ke 7 anak dia. Tapi tak adalah pakai baju tu lagi. Mula-mula dulu masa nikah, saya pergi bank tu. Dia pakailah baju tu. Tak ingat lagi dia pakai baju tu, dia pakai sarung baju luar. Mana abang yang selalu singgah kerja yang pakai baju luar, jaket kat luar lah. Tak nampak lah. Tapi kalau kat office, dekat bank, kalau dia lalu, panggil bos. Dia panggil bos juga. Dekat rumah, tak dapat. Kau nak jadi bos kat rumah dia. Kan, kau kenalah hormat dia. Tapi bagus, perempuan tu pun bagus. Tak adalah pakai seksi-seksi, tak ada lah. Tak adalah pakai skirt, tak ada. Ngurus bank. 7 ke 6 anak dia. Masa saya jumpa dia kat Pesan tu, 7 ke 6. 6 macam tu lah anak dia. Besar-besar anak dia. Saya tak kahwin lagi masa tu. Dia kahwin. Saya tengok, bank dengan ni. Aku pun tak dapat yang mengajar siang malam pagi petang. Betul lah. Rasa tercabar rasanya. Tapi tak boleh potong je. Tak boleh potong lain lah je. Sebab dia nak orang lain. Tak boleh lah potong. Tak boleh saya cakap. Ni lagi lah ustaz tu. Tak boleh lah tu. Potong lain orang. Tak boleh lah kan. Dia dah nak orang lain. Kita pula pergi potong kan. Haji ni pun tak boleh. Ni tak boleh. Nanti saya ngajar hukum memotong hak orang lain ni. Jalan pintas. Haji ni pun satu tak maknanya nak bagi tahu walaupun macam tu ada juga yang boleh, bukan tak ada. Tak semualah orang perempuan macam tu, bila dia lebih dia tunjuk tak boleh. Kadang-kadang kebanyakan masa tu Tuhan bagi tahu ar-rijalu qawwam 'ala nisa, ni orang lelaki mesti mengatasi perempuan, dia tak boleh. Sebab kalau dia lebih, dia beli semua-semualah. Contoh almari tu dia beli, rak kasut tu dia beli, semua dia belilah. Peti ais tu dia beli, TV tu dia beli, baju kita pun dia beli. Kita nak cakap banyak. Dah lah nak ngarapkan gaji awak yang tak pesin tu. Memang tak berbeli lah semua ni. Tu siapa beli tu? Ya lah. Tu. Semua tu. Baju awak pun saya beli. Ni yang tak boleh ni. Tak boleh. Dia larang tu. Sebab isteri mempelekeh suami ni. Jadi suami ni jadi dayus. Tak boleh. Kena jaga baik nah. Tapi tuan-tuan tak adalah isteri walaupun apa dia kena ikut dari suami tu kan. Dah tuan-tuan pun pandai cari walaupun tak istikharah dulu. Dah saya tak ada istikharah dulu. Ada keji. Jujur-jujur lah. Haji istikharah tak dulu masa nak nikah tu. Haji dengan bohong ni surau ni. Subuh-subuh nak bohong. Dulu mana ada istikharah sebab orang tua pilihkan kan. Mak berkenan budak tu. Kau nikah lah. Mana ada sempat istikharah? Hati tu berkobar-kobar orang nak bagi nikah tak nak? Sepupu. Orang nikah sepupu lah. Sepupu lah. Dah sepupu pun kena istikharah dulu. Jangan asal sepupu. Istikharah dulu. Tapi rasanya ni ya, tak ada istikharah dulu kan? Tak ada kan? Tak ada. Mana ada? Tama-tama orang tua-tua ni lagi lah. Tak ada dulu orang tua yang pilihkan tu haji kan. Kita manalah kenal bini kita tu. Ini orang tua je. Sebab orang tua pula tengok. Rajin budak tu. Kemar rumah pandai. Pagi dan nyapu laman. Dah sedai baju bagus budak ni. Mak berkenan tu budak tu lah. Baik budak tu. Pagi-pagi dah bangkit kemas. Rajin ni. Mak ingat kau nikah dengan dia je lah. Kita pun tak ada siapa-siapa sebab tak kenal. Kan? Tak kenal. Bila mak nak, bapak nak bagi tu, apa lagi? Jalan ni. Duit sekupang tak keluar.
Pilihan orang tua. Kalau pilihan kau carilah dia sendiri. Tak ada dah tua-tua kan. Itu yang kadang-kadang tengok maknya tinggi, bapaknya kecil kan. Kita pula mak pula jaja pula. Mak dulu nang kampung jadi rebutan. Mak dulu nang kampung ni siapa tak kena, semua nak mak. Termasuk imam tu, semua dulu mak dia yang tolak. Mak kata mak jadi rebutan dapat abah macam ni yang kecil ni. Ini atuk pun dah dulu pilih. Sebab dulu orang tua-tua pilih. Sebab dia pilih tu sedap di hati, bukan sedap di mata. Di hati dia sedap, dia tengok bagus akhlak budak ni. Kalau sekarang ni sedap di mata. Ialah jumpa pukul 12 tengah hari, melentik bulu kening, bulu mata, tinggi, seksi pula pakai. Masya Allah. Dan bukan cakap anak yang berkenan, kita pun sama. Aku pun juga kan. Tapi tak nunjuklah kat bini, sebab bini sebelah tu, sebab kita tak kisah pun. Bolehlah dia dah nak. Alah. Tak usah fikir-fikir kan. Sekarang tu sebabnya yang kita tengok, Masya Allah, lawanya bini kan. Untung tu dia dapat bini. Kita tengok untung lawa tu, kita tak tahu sengsara dia pagi tak ada sarapan tu. Pagi pun pukul 11 bangkit tu. Kita tengok, untung kau dapat bini cantik. Untung lah dalam hati dia. Untung lah sengit. Kau tak tahu aku makan kadang, makan tak kadang-kadang. Wah, Bilal cukup. Bilal besar kita. Kau bilang kan? Warung. Tengok. Bilal sabar, Bilal. Tenang. Ini biasalah saya tengok. Sebab dulu saya tengok benda-benda tu kan. Kasihannya. Kita je yang kata dia untung. Kadang kita tengok, Allah bini tak lawa langsung. Tapi bini dia walaupun tak lawa, Masya Allah, kemas, rumah kemas, makanan sedia, minuman, semua. Kan? Kain pun tak ada lungguk-lungguk. Ini sampai 3 lungguk nah. Dulu tak ada lah. Dulu memang tak ada lungguk-lungguk. Sebab dulu tak ada mesin. 3 line, 4 line basuh. Sidai, lipat. Sekarang dah ada mesin fully auto. Selagi tak penuh 3 bakul tu. Lah kita nanya, baju abang mana baju abang? Cuba tengok bakul tu. Mana bakul tu? Tak ada bakul tu? Tak ada. Cuba tengok bakul tangga tu. Tak ada. Dan mesin ikut tak sidai. Bajak je sampai sekarang ni anak-anak kita jenis macam tu kan. Dulu kalau ni dah tua-tua ni, ibu-ibu kita ni kan, isteri-isteri kita ni dah tua-tua dididik oleh mak bapak dia dulu. Kau bersetuju, pergi masak. Mana roti berjalan petang-petang jalan berdasuk-dasuk pergi merebang-rebang, tak ada. Dulu tak ada. Dulu mana lah bini-bini ni yang tuan-tuan yang berumur-umur ni kan. Mana ada dulu pandai benda-benda tu kan. Sebab beza tuan, bila dapat menantu tu yang pening gitu kan. Tapi kita tak adalah pening. Yang pening bini kita tu lah pening. Kadang dia cakap dengan kita, bang, aduh tak berkenan betul saya. Kenapa? Tengok tu bangkit pukul 10, kita pula dapat sarapan dia. Yang kita kata diam dah lah, pedulikanlah, tak kalah. Sebab apa kita kata diam? Sebab kita ngeteh kat luar. Dia nak tengok. Dia tengok kat mata tak sedap. Orang perempuan mestilah ibu-ibu. Tengok tak sedap, dia mula komen. Orang laki-laki apa ngesah dia? Kan? Dia tanya Bilal gitu tu. Apa kisah Bilal kan? Lantak kau lah bini kau. Yang tak sarapan kau. Aku ngopi kat luar. Tapi bini kita yang kat rumah tu, tahu lah bang budak ni ada. Masak malah. Jadi susah kan? Nak macam mana? Kadang-kadang tu lah. Bila berkahwin ni, kadang-kadang campuran keluarga. Bila mak tak berkenan, mak cakap. Bila bercakap, menantu tak suka. Bila menantu tak suka, ajak pindah lah. Semua tak kena kan. Tu masalah kita. Dulu-dulu tak ada tuan-tuan. Dulu orang tua-tua jarang dengar orang tua-tua dulu bercerai-berai. Sebab bila orang tua dia tahu macam mana budak tu sebagainya. Tapi hari ni memang dapat anak menantu ya lawa-lawa lah. Lawa-lawa
tu tak dinafikan, memang lawa lah. Iyalah, jumpa pukul 12 tengah hari. Sebab itu saya belajar dulu, tubuh kata nak tengok lawanya tak, tengok dia waktu bangun tidur. Kok bangun tidur tu lawa, confirm lawa. Jangan tengok pukul 12, pagi nak bangun tidur. Oh lawa, memang. Itu tinggal touch up sikit-sikit dia. Nah. Tengok Bilal. Maksud saya Bilal maksudnya Bilal macam ni, dia dah bangun tidur, dia tak ada touch up, tak ada lah pakai lipstick, tak ada brush tu, tak ada lah, semua tak ada, make up tak ada lah. Bilal original bangkit tidur tu, dia takkan nak tidur pun nak tonyoh benda tu. Original lah, malam basuh muka, bersih-bersih, tidur. Pagi saya tengok dia, lawa bini aku. Itu tak touch up. Kalau dia pakai lipstick lagi, dia bubuh bulu mata melentik ni, pakai maskara, bulu kening, lawa bini aku punya. Tu. Ini kita tengok pukul 12 tengah hari, lawanya melentik semua kan. Besok pagi bangun tengok, betul ke bini aku? Apa teruk sangat muka dia. Tuan-tuan pernah tengok maknyah pernah tengok maknyah? Maknyah tu sebab kalau dia buat program semua lang gelap. Sebab dia make up tu tak nampak lah. Cuba dia tak make up, tengok. Tuan-tuan pun tak lalu tengok dia. Faham? Bilal, tak apa Bilal, nanti saya ajam macam mana. Bilal boleh touch up kau. Memang. Sekarang punya Bilal apa yang tak boleh touch up? Modified pun boleh. Hidung kembang nak bagi kuncup boleh. Sama boleh. Padahal mata pun biru, tengok. Biru mata saya. Dan dia pakai contact lens, memanglah biru. Bila tanggal, mata hitam pun tak ada. Okey. Tu silingan ni tuan. Masuk sini boleh. Sikit lagi. Tidak sah makmum bertakbiratul ihram serentak dengan imam. Imam takbir, dia pun takbir. Imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Sama ngikut imam tu. Serentaklah maksudnya. Takbir, dia pun takbir. Maka dia kata apabila serentak makmum dengan imam, pada takbiratul ihram, maka tidak sah sembahyangnya mengikut qaul yang sahih. Mana ada qaul lain lah. Ni qaul yang sahih kata tak sah. Dan jika terdahulunya dengan takbiratul ihram imam, tidak sah sembahyangnya dengan tiada khilaf. Kalau dia takbir mendahului imam, maka tak sah sembahyang itu tanpa ada pendapat ulama yang lain, tak ada khilaf langsung. Ini berdasarkan Nabi SAW, sabda Nabi, iza kabbara fakabbiru, apabila imam bertakbir maka hendaklah kamu turut bertakbir. Kita bagi contohlah Syekh Abu Zaki, dia ni orang tua, kemudian dia ni tak berapa sihat lah sebenarnya, uzur, kurang sihat lah. Bila dia jadi imam, makmum kena hati-hati. Sebab yalah, kadang-kadang dia nak turun tu lambat kan. Tu kena jaga baik-baik. Jangan sampai kadang-kadang Allah dia baru nak turun kan. Dia tak bersihat, dia turun tu. Kita pula dah meloncat nak turun. Allahu Akbar. Belum sujud dia lagi, kita dah sujud. Tu hati-hati. Sebab itu kalau Syekh Abu Zaki jadi imam, kita hati-hati. Sebab dia orang tua yang uzur lah. Maksudnya muda-muda kena tengok. Dia dah turun, dah letak betul-betul, baru kita turun. Dia dah bangkit, tegak, baru kita bangkit. Sebab keuzuran dia tu. Keuzuran dia tu. Jangan kita potong dia pula. Lambat dah Syekh ni kan. Dan dia punya takbir intiqalat tu kadang-kadang saya baru dengar baru ni lah. Dia tak sampai waktu sujud lagi. Tapi takbir intiqalatnya dah habis. Kadang-kadang kalau orang tak nampak yang di belakang, dia Allahu Akbar, ialah dia dengan keadaan macam tu. Kita kena faham dia sebagai makmum. Bila dia tak habis, dia dah turun, dia belum sujud lagi, kita kena tunggu dia betul-betul. Yang di belakang ni pun kena tunggu. Jangan dia nak turun je, kita dah tahu Syekh tak apa sihat, kita pun turun. Potong, batal main kita.
Lambatlah Ustaz Syekh ni, potong dululah. Betul. Jadi kita kena hati-hati. Sebab kita dah tahu Tuan Syekh dia mau macam tu, maknanya keadaan dia tak mengizinkan nak turun laju. Mungkinlah sebab kaki dan sebagainya, kita tak tahu kan. Sebab itu dia sembahyang sunat pun atas kursi dan sebagainya. Jadi kita kena faham sebagai anak murid, sebagai jemaah yang mengikut, kena faham, hati-hati. Jangan sampai kita langgar dia. Jangan kita sampai lambatlah. Kalau ada orang petikai pun tengok tak betul dia takbir, patut takbir dah sujud baru habis. Ni belum sujud kita dah habis takbir. Faham tak apa sebab? Kena fahamlah, jangan kita main belasah je hukum fiqh ni. Orang patutnya sunat takbir intiqalat dah sujud bar. Dia tengah-tengah lagi ni bar dah habis, dia pun turun. Faham tak apa sebab dia? Ini dia maksudkan darurah, maksud dia tak sihat. Tu kena faham. Orang tak sihat ni, kalau imam tak sihat, nak betul alignment lah dulu kan. Nak turun pun nak topam lah dulu. Ni kan. Sebab itu kalau ada orang yang boleh jadi imam, supaya jangan sampai mengganggu orang macam ni, jangan sampai memutaratkan orang macam ni, maka kita suruhlah tuan imam lain lah, sebab pakai sebab imam ni. Sebab tengok makmum ni semua spring kuat lagi, semua sah bangkit, semua dah biasa laju kan. Sebab itu kadang-kadang kena jaga. Kesian, jangan yalah. Saya tengok Syekh ni tak pernah menolak pun orang suruh. Yalah, orang nak muliakan dia, nak ni kan. Tapi takut bimbang jemaah terlalu ramai yang tak nampak, yang di belakang-belakang tu. Macam hari tu saya pergi masjid Semijan ni. Orang ramai belakang. Kalau tak nampak macam ni. Tapi kebanyakan jemaah dia tu, murid dia tu, semua dah faham lah kot. Sebab itu dia semua relax ya. Kan? Katalah orang baru. Saya ni orang baru lah contoh. Duduk belakang tak nampak kan. Allahu Akbar. Kau tunggu apa lagi dia dah bar. Aku turun lah dulu. Zap. Rupa-rupa Tuan Syekh baru nak turun. Tak tahu kan. Kita tak biasa. Tapi yang ikut tu semua orang dah biasa lah tu. Dah faham dengan dia. So itu saya tengok hari tu. Itu pun ada agak hari tu 2-3 orang. Depan saya tu. Syekh baru nak turun. Dia dah turun setengah dah. Bawa tenang. Saya tak sujud lagi. Dia dah pegang dah tangan kat bawah. Syekh bawa tenang. Syekh belum lagi tu. Tapi kalau saya tengok dia sujud itu memang saya suruh. Bang, bayang balik semula. Syekh belum sujud lagi. Mana sujud lagi? Ada 2-3 orang tu saya tengok. Tak tahulah apa yang dia kejarnya pada Syekh. Syekh yang bawa pilot, yang kita nak jadi pilot tu siapa? Dia kapten pilot yang bawa. Kita nak potong besar. Sabarlah. Tapi macam imam-imam kita kat sini, semua imam spring kuat lagi lah kan. Meloncat kita pula tak terikut. Allah turun naik kan. Imam kita pasal muda lah, tak ada masalah. Kalau imam tua-tua ni dulu lagi tu tuan, satu ketika pernah saya ikut satu imam 91 tahun. 91 tahun tau. Nak turun ni bukan macam Tuan Syekh turun tau. Nak turun ni duduk pegang dulu kat bawah. Seksanya imam ni dengan badan dia yang besar. Nak turun tu pun ambil masa tu. Kita yang di belakang ni dah turun sampai bawah. Letak tu barulah kita turun. Nak naik bersama. Allahu Akbar. Dia belum lagi bangkit. Dia duduk lagi. Bar dah habis. Kita pun tabu-bu dia bar dah habis kita nak bangkit. Tengok Pak Imam duduk lagi. Pak Imam nak betul balancing lah dulu. Lagi dah saya pernah ikut. Ada imam kursi roda saya ikut. Imamnya berkerusi roda. Lagi dahsyat. Saya kata tak ada imam muda lagi kau. Ni yang paling muda ni Ustaz. Kursi roda. Nanti saya tanya Tok Imam, tak ada ke yang muda? Tak ada pelapis Ustaz. Dia kata tak ada siapa nak ganti saya. Saya dah tak nak dah Ustaz. Yang muda-muda tak ada langsung. Allahu Akbar. Macam tadi saya pergi Masjid Bagan Alhamdulillah dia punya pelapis imam dah 72 tapi sihat lagi. Pelapis dia baru 22. Dahsyat dia.
Hebat dia. Ya. Dia dah didik budak tu umur 17 tahun. Kan? Masa jadi Bilal. Lepas tu budak tu naik jadi imam. 22 bulan tadi kita orang tanya. Berapa umur? 22. Masya-Allah. Kan? Ada dah yang muda-muda yang lapih orang tua di kampung-kampung, ada dah. Alhamdulillah. Kalau tak ada macam imam dah 72. Kok yang ada pun 73. Kan? Lebih tua pada dia pula dah. Kan? Jadi tuan-tuan bagus. Tapi surahnya alhamdulillah lah. Ramai imam yang muda-muda lah. Makmum je yang tua-tua. Kan? Okey, yang ke-18 hari dah 7 lebih. Wallahu a'lam. Yang ke-18 ni tuan-tuan, maknanya makruh makmum rukuk atau sujud atau lainnya serentak dengan imam. Hukumnya makruh. Nanti besok insya-Allah makruh. Serentak. Imam turun dia turun, imam sujud dia sujud, imam rukuk dia rukuk. Bawa tenang dululah. Jadi wallahu a'lam. Ada tak faham nak tanya? Okey. 2 kali lah. Okey, boleh. Boleh kita sembahyangkan 2 kali. Berapa kali pun tak ada masalah. Contoh tadi kita sembahyang jenazah kat rumah. Bawa pula dah. Itu ada pula satu grup nak sembahyang pula dah. Siapa yang belum sembahyang nak sembahyangkan? Mari. Tak ada masalah. Berapa kali pun tak ada masalah nak sembahyang jenazah. Sembahyang sunat pun ada masalahnya. Kadang-kadang kita bekerja-kerja juga. Tadi dah sembahyang dah jenazah tu, tapi ada juga dia letakkan lagi. Ada lagi ruang kosong, kita masuk. Allahu Akbar. Silakan, tak ada masalah. Sembahyang sunat tak ada masalah. Macam sembahyang fardu pun. Ada. Sembahyang fardu pun sama. Tadi Tuan Haji dah sembahyang. Lepas tu ada satu hamba Allah masuk seorang-seorang. Untuk nak dapatkan dia berjemaah, Tuan Haji mesti sembahyang. Tu sembahyang apa? Yang mana yang sunat, mana yang wajib? Yang wajib yang tadi, yang ni kira sunat. Sembahyang fardu pun boleh. Apatah lagi sembahyang sunat. Apa sebab tak boleh? Apa hujahnya tak boleh? Apa hujahnya tak boleh? Pasal kita sembahyang 2 kali. Tak ada masalah apa pun. Jangan kita kata tak boleh 2 kali. Pasal apa tak boleh 2 kali? Soalan dia, kenapa tak boleh 2 kali? Nak katakan sembahyang jenazah sekali je? Tak ada masalah. Aku dah sembahyang tadi. Tadi aku dah sembahyang, silakan. Tapi aku nak sembahyang baliklah. Sembahyang. Sembahyangnya sembahyang sunat. Bukannya sembahyang wajib. Sembahyang wajib pun boleh buat 2 kali. Satu wajib dia jadi satu sunat. Ya boleh. Tak ada masalah. Sebab itu bab jenazah ini dia bukannya menjadi isu kat kita berapa kali nak sembahyang, kat mana nak sembahyang. Sampai-sampai dia orang dah sampai ke kubur dah tanam. Kita pun sembahyang jenazah jugalah. Dan jenazah dah tak ada yang dikatakan gaib, kita lambat sampai. Bayanglah gaib jenazah dah tak ada. Gaib lah sebab dah tak ada. Sebab dah dikebumikan. Tapi baru pun dah tak nampak. Apa maksud gaib? Jenazah tak ada. Jenazah dah dikebumikan. Jadi sebenarnya kita sembahyang jenazah, gaib tak berkesempatan untuk kita tengok dia. Tak ada masalah. Tak ada lagi mayat bangkit. Kau apa hal sembahyang aku banyak kali ni kan? Sekali sudah nah. Tak ada kena. Kalau sembahyang jenazah tadi mungkin yang pertama tak betul, yang kedua ni mungkin lebih betul, ambil yang kedua ni lah sembahyang sunat jenazah. Apa masalahnya? Dia yang tak nak buat tu pasal malas. Tu je cerita tu. Bukan pasal hukum tak ada. Wallahu a'lam. Habis. Kena? Tak ada kita tutup. Okey. Kalau kita tidak berniat makmum, tak dapatlah makmum, tak adalah berjamaah. Seorang-seorang dalam depan. Sebab itu dia kena ada makmuman. Imam tak apa, imam dia betulkan niat pun tak ada masalah. Kita kena buat ikut niat. Contoh imam, tadi mula-mula dia niat seorang, tak ada imam, kita masuk colek, dia tak niat imam ke makmum ke, tetap dia imam. Sebab adanya makmum, sebab kita niat makmum. Tapi kalau kita tak niat makmum juga, apa yang dapat jemaahnya? Abang tak niat, Allahu Akbar. Abang ikut siapa bang?
Ikut imam lah. Ada niat makmum kau? Tak niat macam mana nak ikut? Kena niat ni. Makmuman kena masukkan. Tapi sebenarnya tuan-tuan, niat ni ada beberapa makam lah, tingkat-tingkat lah. Kadang dia tak sebut pun usalli, lafaz niat tak sebut dah. Sebab dia dah champion kan. Allahu Akbar, dia dah tahu dah. Tapi biasa dia ajar pun tak boleh ikut juga. Apatah lagi tak diajar kan. Dia ajar usalli fardhu maghribi salasa raka'atin imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Adanya kasat taratain 3 tempat ni. Kalau tak diajar, tak dilatih lah, payah. Dilatih pun susah kan. Jadi kalau abang sampai, Allahu Akbar, dah ada niat tu, dah ada kasat tu, dah ada, semua dah ada dah sebenarnya. Semua dah ada. Apa tujuan abang surah? Nak sembahyang. Sembahyang apa bang? Waktu maghrib lah, takkan subuh. Berapa rakaat bang biasa maghrib? 3 rakaat, takkan 5. Dah ada memang, dah ada tu. Tinggal lagi sebaik-baiknya lapaskan niat usalli, tu ada niat dia. Ada lapas niat dia. Wallahu a'lam. Bila? Mesti masuk perbezaan salat subuh sunat dengan subuh tunai. Maksudnya wajiblah maksud dia, bukankah tunai. Sembahyang fardu maksud dia, fardu. Apa saya fardu. Maksud dia sebut fardu tu kena ada lah. Sebab perbezaan dia fardu subuh 2 rakaat, sunat 2 rakaat kan. Apa membezakan dia? Niat dia apa? Niat yang ni fardu, yang ni sunat. Maksud dia tunai tu. Jadi tuan-tuan, kalau qada dia kena sebut qada. Sebab tak tahu dia qada ke apa. Tiba-tiba dia sembahyang lepas asar. Orang sembahyang sunat tak ada lepas asar, dia sembahyang. Rupanya qada subuh pagi tadi. Zuhur dia terlupa nak qada, lambat lah. Main asar tadi Allahu Akbar, waktu asar Allah subuh tadi aku tak qada lah. Dia pun bangkit sembahyang. Tu sembahyang sunat apa tu je? Mana? Tu? Kan sunat tahu. Mana ada asar apa sunat lepas sembahyang asar? Tak ada. Dia sembahyang, dia kata sembahyang apa bang? Sembahyang qada subuh. Tak ada kunut, malulah nak buat kunut dengan ibu tu. Itu dia baca. Apa Syekh? Dah lah lepas asar. Lepas tu ada kunut lagi. Dia betul Mamat ni. Aku tanya, memang qada subuh je. Orang subuh dia tak sembahyang, terlupa, terlelap, mengantuk. Nanti dia pun kena kambing banyak. Jadi tak perlu bang, jangan buat kunut lah bang waktu asar. Kalau qada lah boleh. Wallahu a'lam, insya-Allah.